Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Mindam daripada Care Clinic Group di cawangan Klinik Wong Sing Rawang. Hari ini saya akan berbicara sedikit sebanyak tentang penyakit darah tinggi. Okey, so apa yang kita tahu tentang penyakit darah tinggi? Penyakit darah tinggi ni merupakan suatu penyakit kronik lah. Kronik tu maksud lama, dia bukan terjadi dalam masa 1 hari ataupun 2 hari. Biasanya dikaitkan dengan kita punya lifestyle, lepas tu cara pemakanan, also ada kaitan juga dengan genetik lah, maksudnya turun-temurun. Kalau macam ayah ataupun ibu kita ataupun nenek atuk semua mempunyai penyakit darah tinggi, kita juga boleh berkemungkinan untuk ada penyakit ni lah. Ok, so kita akan bagi tahu dulu normal value ataupun bacaan normal untuk suatu penyakit darah tinggi itulah. Okey, untuk lelaki dewasa ataupun perempuan dewasa, kita punya bacaan normal tu adalah dia ada 2 bacaan lah. Satu sistolik, lagi satu diastolik. Okey, sistolik ni adalah bacaan semasa jantung kita mengempam darah. Diastolik adalah semasa jantung kita berehat. So bacaan normal untuk sistolik adalah 100 sehingga 130. Okey, 130 sehingga 140 bacaan sistolik itu menunjukkan pre-hypertension lah, ataupun darah tinggi awal, peringkat awal. Kita boleh describe dia macam tu lah. Kalau dia punya diastolik ataupun masa jantung kita berehat, kita punya bacaan normal kena daripada 60 sehingga 80. 80 sehingga 90 sama macam sistolik tadi, dia dianggap sebagai pre-hypertension ataupun darah tinggi bacaan awal lah. Okey, apa yang boleh menyebabkan darah tinggi pada seseorang? Beberapa jenis faktor lah. Okey, salah satunya macam saya cakap tadi, faktor keluarga ataupun genetik ataupun turun-temurun, diwarisi lah. Lagi faktor usia. Kalau usia kita melebihi 45 tahun ke atas, boleh mengidap penyakit darah tinggi. Selain daripada tu, pemakanan lah. Kalau kita sering ataupun selalu makan macam fast food, selalu ambil garam tinggi ataupun penambah makanan, penambah rasa makanan seperti macam Ajinomoto, selalu makan dekat luar, kita tak tahu apa tukang masak tu letak dalam dia punya masakan, macam garam terlalu banyak ke. So kita tak tahu. Kalau kita masak sendiri, kita boleh regulate sendiri kita punya pengambilan garam. Selain daripada itu adalah berat badan. Berat badan yang kita katakan berlebihan ni bila kita punya BMI lebih daripada 25. Kalau obesity tu lebih teruk lah, 30 dan ke atas. Okey, sekarang kita akan bicara lebih tentang gejala darah tinggi lah, penyakit darah tinggi. Okey, kalau tekanan darah tinggi tu biasa dalam 140 sehingga 180 ataupun 90, biasanya dia jarang menunjukkan gejala lah. Kita cuma tahu bila pesakit tu datang ke klinik untuk macam demam ke, tak sihat sikit, dia datang, kita periksa tekanan darah, lepas tu tengok-tengok tinggi, baru tahulah. Selama ni tak pernah ada, sebab tak pernah datang klinik untuk buat pemeriksaan kesihatan, tiba-tiba datang ada. Okey, biasanya gejala dia akan nampak kalau tekanan darah tu terlalu tinggi lah. Biasa 190 sistolik, diastolik tu 90 ke atas. Antara gejala dia sakit kepala. Sakit kepala yang teramat sangat lah, bukan sakit kepala biasa-biasa. Rasa macam sakit kepala yang sangat-sangat teruk dalam hidup. Lepas tu ada juga muntah. Muntah tu bukan muntah biasa, tapi dia muntah memancut. Dan ada juga sakit ulu hati. Ulu hati kita dekat bawah tulang ni lah. Lagi satu, mata terasa kabur. Untuk orang yang menggunakan kacamata ataupun spek, dia akan rasa pandangan tu lebih kabur daripada biasa lah. Untuk orang yang tak pakai boleh notice kot, macam tiba-tiba mata tak nampak. Okey, so kita pergi ke macam mana untuk kita cegah penyakit darah tinggi ni lah. Kita balik kepada risiko tadi yang saya kongsikan. So cegah adalah kita cuba hindari risiko-risiko itulah yang boleh diubah, kecuali genetik dan juga
umur lah. Itu memang tak boleh diubah sebab kita semakin hari semakin meningkat usia kan. Okey. So apa yang kita boleh cuba ubah, berhenti isap rokok ataupun kurangkan isap rokok. Okey. Lepas tu kurangkan berat badan. Macam mana nak kurangkan berat badan? Kita beriadah lah. Tak perlu macam beriadah jogging ataupun masuk marathon, half marathon ke full marathon tu terlalu kuat. Cukup dengan macam kita spend time dalam 30 minit dalam masa seminggu tu 3 kali. Jalan-jalan dekat taman dah cukup. Kita nak bakar kalori dalam badan kita ataupun bakar kolesterol lah. Cara senang yang kita boleh kongsi, dapatkan macam windbreaker. Kita jalan tu mesti berpeluh kan. So bila kita pakai windbreaker tu, dia actually provide macam heat insulator. Dia plastik. Dia bila kita berpeluh, instead of peluh tu tersejat, dia akan pergi ke plastik tu dan patah balik. So dalam secara tak langsung dia akan create conventional insulator lah dekat dalam tu. Panas lagi banyak kita berpeluh. Lagi banyak kita berpeluh, lagi banyak kalori yang terbakar lah, ataupun kita anggap kolesterol lah macam tu kan. Okey, lepas tu isap rokok, kurangkan pengambilan garam lah. Tak boleh ambil garam banyak sangat. Kalau macam biasa ambil 3-4 cubit garam, jadikan 1 hingga 2. Benda ni susah lah sebab garam tu penambah rasa. Tapi kita boleh cuba perlahan-lahan untuk turunkan pengambilan garam. Kurangkan ambil fast food, kurangkan ambil makanan-makanan yang minyak, kolesterol. Minyak kolesterol tu biasa macam kita kalau suka pergi makan dekat mamak, roti canai, capati, tosi, nan, semua tu memang banyak lah kandungan minyak dalam dia punya makanan tu. Okey, banyakkan minum air, banyakkan juga ambil buah-buahan ataupun sayur-sayuran lah. Healthy diet lah kita cakap macam tu. Okey, biasanya dia tak boleh dengan satu sahajalah kalau kita nak mencegah ni. Dia kena 3 benda sebenarnya. Kalau memang seseorang pesakit tu dah didiagnose dengan darah tinggi, biasa doktor kemungkinan besar akan mulakan ubat lah. Kalau diet, exercise tak menjadi, kita akan start ubat. So 3 benda ni kena saling bantu-membantu antara satu sama lain lah. Baru kita punya treatment untuk darah tinggi tu lebih berkesan. Okay. Jadi itu saja dari saya. Jika ada apa sebarang pertanyaan ataupun bantuan, boleh terus datang ke klinik kita untuk konsultasi terus dengan doktor. Sekian, terima kasih.